mungkin dalam rumah tu ada tangga. Tangga tu patutnya tak ada dekat situ, tapi masa tu menarik, ada dinding, dia pihak pihak kontraktor dia dah buat dah. Jadi kena ambil gambar, lukis balik lah semua gambar rajah tu. Senang cerita, bila nak merekodkan ukuran, nak mengambilkan ukuran, tak boleh tinggalkan satu pun, kena pergi kepada keseluruhan, ambil gambar. Itu je lah. Nanti bila nak lukis mula, dah jadi mudah. Okey, rujukan perlu dituliskan dalam bentuk nota. Ni kan semua, daripada melukis, melakar, mencatat, betul kena ada keterangan dalam bentuk nota bagi memudahkan kerja-kerja ukur disemak semula. Di kemudian bagi dan begitu juga segala andaian yang telah dibuat dalam mendapatkan ukuran atau dimensi yang tertentu. Apa yang kamu fikirkan waktu mengambil ukuran tu, kamu mesti catat, mesti nyatakan nota, supaya tidak berlakunya kamu pergi semula, lepas nak buat lukis pergi balik, nak lukis pergi balik semula, akhir berulang kali. Kalau dekat tak apa, kalau jauh kan susah lah. Okey, memohon kelulusan pelan. Setelah bangunan telah diambil ukuran, dah lukis semua benda, akan berlakunya proses memohon kelulusan pelan lah. Kita tengok apa yang ada dalam nota ni. Kelulusan pelan. Kelulusan bagi tujuan penambahan atau pengembosuaian bangunan hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran dan mendapatkan kelulusan secara bertulis dari pihak berkuasa tempatan. Sebelum nak buat perubahan, perlu mendapatkan kebenaran. Kemudian dah buat, dah lukis mula, perlu hantar untuk kelulusan pelan pula. Ini adalah untuk mengelakkan mereka sebagai pemilik rumah dikenakan notis dan tindakan oleh pihak berkuasa. Bila buat renovation, suka-suka boleh kena notis dan dikenakan denda kerana melanggar undang-undang. Prosedur kelulusan pelan. Prosedur dia, sebelum sebarang kerja pengemuasuaian tambahan bangunan dilakukan, anda hendaklah berjumpa dengan pemeriksa bangunan atau building inspection atau juruteknik bangunan, building technician, untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan prosedur permohonan kelulusan pelan bangunan bagi kerja-kerja pengubahsuaian atau tambahan bangunan tersebut lah. Yang kedua, pelan-pelan bangunan bagi ubah suai atau tambahan bangunan hendaklah dikemukakan oleh pihak arkitek atau pelukis pelan ataupun jurutera yang bertauliah yang dilantik oleh anda sendiri. Anda boleh juga mendapatkan senarai nama arkitek pelukis pelan yang berdaftar dengan Majlis Pembangunan Tempatan di kaunter pertanyaan Jabatan Pembangunan. Di majlis pembandaran lah, pergi tanya ada tak arkitek yang berdaftar, kemudian bolehlah buat kan. Anda juga boleh mendapatkan pelan standard bagi ubah suai tambahan bangunan yang tidak melibatkan penutupan ruang secara keseluruhan, dan tambahan ubah suai yang dibenarkan hanyalah dari jenis bergeril, besi dan teres terbuka saja. Bagi tambahan dinding dapur, bilik air, bilik tidur, store yang ditambah atau diubah suai sehingga kesempadan pagar yang melibatkan tingkap dan pintu tidak dibenarkan untuk menggunakan khidmat pelan standard. Maksudnya, kalau kita nak buat perubahan bangunan yang tak ada dinding dan tak ada tingkap, kita nak buat perubahan bumbung saja, jadi boleh mendapatkan pelan standard. Tapi kalau bangunan itu melibatkan dinding, anjakan sampai ke dinding dan kena nak ada tingkap,
Jadi dia tak boleh guna plan standard, kena ada pelukis plan. Okey, anda juga boleh mendapatkan borang permit awning. Awning ni tambahan bumbung lah pada bangunan anda, dan juga borang permit kerja-kerja kecil. Okey, jadi kena isi borang permit, kena dapat permit, tak boleh buat perubahan. Lepas tu hantar kepada pihak berkesempatan di daerah masing-masing untuk mendapatkan kelulusan. Okey, itu dia lah prosedur dia. Yang pertama, sebelum kerja-kerja ubah suai mesti dapat nasihat daripada building inspection ataupun building technician. Okey, kemudian perlu lantik arkitek atau pelukis plan yang bertauliah. Okey, kiranya bangunan itu tidak melibatkan pembinaan dinding penuh atau melibatkan tingkap, boleh guna plan standard. Okey, kemudian kena isi borang ataupun mohon permit untuk pembinaan kecil. Okey, kemudian hantar kepada pihak berkuasa tempatan untuk kelulusan. Okey, itu antara prosedur kelulusan plan. Dokumen sokongan. Okey, dokumen untuk kelulusan plan ada satu salinan surat cover letter dari arkitek bertauliah, yuran proses, borang A, borang JBG. Okey, ini yang perlu ditandatangani oleh pihak arkitek yang bertauliah. Salinan surat hak milik, resit cukai pintu, resit cukai tanah. Okey, sijil menduduki, perjanjian jual beli, 5 salinan pelan rumah yang telah ditandatangani oleh pihak arkitek atau pelukis berdaftar. Okey, kemudian pelan rumah hendaklah diwarnakan. Okey, ini yang tadilah merah dengan biru tadi. Okey, kerja tambahan ubah suai baru hendaklah diwarnakan warna merah, yang hendak dirobohkan warna biru. Kerja-kerja bangunan asal tidak perlu diwarnakan. Pelan punca pandu, key plan, site plan, floor plan, keratan, lintang, section, pandangan sisi, pandangan pelan pemasangan paip. Okey, kemudian satu set pelan struktur. Okey, struktur ni tertulang asas. Okey, itu surat kelulusan Jabatan Teknikal, nama, alamat kontraktor. Okey, nama, alamat, nombor telefon tentang pemilik bangunan. 5 salinan pelan bangunan hendaklah mengandungi Okey, kira-kira pengudaraan atau pencahayaan, bulan punca pandu, key plan, site plan, floor plan, keratan. Okey, sanitary ataupun pemasangan paip. Okey, habis. Okey, sampai dekat sini. Okey, dokumen sokongan plan ni kamu boleh ulang baca balik dalam nota pun ada. Okey, kemudian boleh buat semakan atau carian di dalam Google. Okey, tengok contoh-contoh dokumen tersebut. Okey, itu saja untuk sesi penerangan bagi kelas saya. Saya harap video ini dapatlah sedikit sebanyak membantu
membantu memberi penerangan kepada kamu-kamu semualah. Okey. Jadi selamat membaca dan melaksanakan tugas-tugasan harian di rumah sepanjang PKP ini. Okey, bye.